Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hikayatun yang ke-23. Qala ba'du hukama'il fursi. Berkata seorang di kalangan hukama, orang bijaksana, telah berkata seorang di kalangan yang bijaksana di negeri Parsi, Furs, negeri Iran lah kalau kita sekarang. Zaman dulu tu kerajaan Islam. Akhastu min kulli syai'in. Hakim ni, orang yang bijaksana ni, dia kata, aku ni ambil pengajaran daripada semua benda perkara. Yang baik-baiknya aku ambil. Tak kira lah orang benda tu buruk sekalipun, aku ambil iktibar. Aku ambil iktibar, aku ambil pengajaran daripada semua perkara. So, dia kata, akhastu, aku mengambil min daripada kulli syai'in. Setiap sesuatu. Ahsana, yang paling baik, ma fihi, apa yang ada pada benda tu. So, setiap benda tu, hak baik, yang paling cemerlang ada pada benda tu, itu yang aku ambil jadi pengajaran. Faqila lahu, lalu qila lahu, ditanya kepadanya. Terjemahan lafzi, literal, lalu dikatakan kepadanya. Terjemahan konteks, lalu dia ditanya. Ma akhasta minal kalbi. So, orang pun mula tanya satu persatu tentang dia. Tentang benda-benda yang tak elok. Benda-benda yang orang anggap benda tu tak elok. Apa pelajaran yang dia ambil daripada benda tu. So, dia kata, orang tu tanya, ma akhasta. Apa ni? Ma ni mana? Apa yang kamu ambil? Ma akhasta. Daripada al-kalbi. Daripada anjing. Kalau anjing, benda apa yang molek? Benda apa yang paling bagus yang kamu ambil pengajaran daripada dia? Qala, dia berkata, terjemahan konteks, dia menjawab, hubbuhu. Pengajaran yang aku ambil atau benda yang elok pada anjing yang aku ambil ialah hubbuhu. Cintanya. Hubbu, cintanya li kepada ahlihi. Keluarga dia, makna family dia, family anjing tu sendiri. So dia jaga, protect. Dia punya family, dia protect. So hubbuhu li ahlihi. So dia cinta sangat kepada kumpulan dia, keluarga dia. Wa dhabbuhu, dan dia zabbaya tubuh, dia melindungi. Dia menjaga. Hu ni dia lah. So dia menjaga, dia melindungi. An. So zabba ni biasa pakai an. So dia melindungi, dia menjaga sahibi. Sahib, tuan dia. Sahib, tuan hinya. So dia menjaga tuan dia. Nah, yang ni yang aku ambil pengajaran daripada anjing. Benda yang elok daripada anjing, kalau dia, family dia tu, dia suka. Dan juga kasih sayang dia kepada family dia, yang anjing-anjing yang lain tu. Dan dia, jadi hidup berkelompok-kelompok kan anjing. Qila, kemudian ditanya balik lagi. Qila, ditanya dia. Fama akhasta, apa yang kamu ambil? Akhasta,
Ma apa? Akhasta yang kamu ambil pengajaran daripada ataupun benda yang elok-elok daripada minal ghurab, daripada gagak. So gagak apa yang kamu ambil? Qala, dia jawab, syiddatu, kuatnya dia, kuatnya hazrihi, waspada, kuatnya waspadanya. Mana terlalu berhati-hatinya burung gagak. So burung gagak ni kan, kalau ada bangkai ke apa kan, so dia kiri kanan tengok orang kan. Dia nak ambil bangkai tu. Qila. Kemudian ditanyakan lagi dia. Ditanyakan lagi, fama akhasta. Maka apakah yang kamu ambil pengajaran yang elok-elok, paling elok daripada khinzir, daripada babi? Qala, dia jawab, kalau babi yang paling elok sekali bendanya ialah boleh kita ambil pengajaran ialah buku ruhu. Buku ruhu. Berpaginya dia. Bukur, pagi. Berpagi-pagi. Hu-nya. So berpagi-paginya babi fi hawaiji, pada menunaikan hajat dia. Hawaiz, hajat keperluan. Pada hajatnya. Berpagi-pagi pada hajatnya. Artinya berpagi-pagi keluar dah. Subuh dah keluar dah. Cari makan. Babi. Qila. Kemudian ditanya dia lagi. Fama akhasta, apa yang kamu ambil pengajaran yang paling bagus daripada min al-hirra, daripada kucing? Qala, dia menjawab, tamallukuha, kasih sayangnya dia. Dan menunjukkan kasih sayangnya dia. Kan? Indah ketika masalah, ketika meminta. Kan kucing kalau nak duduk menyeneh kat kita, duduk mari belai-belai kita kan, seolah-olah dia kasih kepada kita lah. Nak meminta tu penuh dengan belayan, dengan kasih sayangnya, duduk berbelit-belit di kaki. So berapa binatang ni? Kalbi, ghurab, dan juga 3 khinzir, 3. Yang keempat, hirra. So kita ulang sekali lagi untuk orang baru masuk. Terjemahan ringkas. So ini hikayat yang ke-23 tentang orang yang bijaksana ditanya tentang orang yang bijaksana di negeri Iran pada waktu itu, dipanggil Farsi. Ditanya dia tentang pengajaran-pengajaran yang dia ambil daripada semua perkara ni, apa benda yang paling bagus sekali dia ambil daripada benda-benda yang ada di sekeliling dia lah. So qala ba'dul hukama, telah berkata seorang hakim, seorang yang bijaksana di negeri Al-Furs, negeri Iran, negeri Parsi. So dia kata, akhastu min kulli syai', aku telah mengambil daripada setiap perkara. Min kulli syai'in ahsana, benda yang paling bagus, ma fihi, apa yang ada pada benda tersebut. Aku ambil pengajaran yang paling bagus di kalangan apa yang ada pada sesuatu benda yang aku lihat. Faqila, lalu ditanya kepada dia. Faqila lahu, ma, apa yang kamu ambil? Ma afasta, apa yang kamu ambil pengajaran yang paling bagus? Minal kalbi, daripada anjing. Dia pun menjawab, qala hubbuhu, cintanya dia, yakni cintanya anjing itu li ahli, kepada keluarga dia. So anjing suka kepada family dia kan, dia jaga family dia, duduk berkumpulan. Wa zabbuhu, dan dia depend, dia mempertahankan terhadap sahibihi, tuan dia. Sahib mana? Tuan dia. Kemudian ditanya lagi, qila, dikatakan, ditanya dia lagi, fama akhasta, ma, apakah akhasta yang kamu ambil pengajaran yang paling bagus? Minal ghurab, min daripada al-ghurab,
daripada gagak. Qala, dia menjawab. Syiddatu, seriusnya. Ya, syiddah ni banyak terjemahan dia kan. Kalau benda tu kuat, kuat. Ini mana serius lah. So, syiddatu, seriusnya dia terhadap kewaspadaan. Hazrihi. Hazr, waspada. Syiddatu hazrihi, seriusnya kewaspadaannya. Qila, kemudian ditanya dia lagi. Fama aqasta minal khinzir. Apa yang kamu ambil? Pengajaran yang paling ahsan, paling bagus. Minal khinzir, daripada babi. Qala, dia berkata, maknanya dia jawab, kalau khinzir, pengajaran yang paling aku ambil, paling bagus pada khinzir ialah buku ruhu. Bersegera dia, berpagi-paginya dia. Fi, dalam hawaish, dalam keperluan. Maksudnya dalam menunaikan keperluan harian dia. Kan sini tak nampak babi kan, kalau anak duduk di India dulu. Pagi-pagi tengok babi dah duduk dalam lokan tu, keluar dah pagi, kita nak subuh dia penuh dah dalam lokan tu, duduk makan, duduk cari makanan dia, menyodok. Qila dikatakan, maknanya ditanya dia lagi. Fama akhasta, ma apakah yang kamu akhasta ambil? Min daripada hirra, maknanya ambil pengajaran daripada kucing. Qala, dia menjawab, tamallukuha, belas kasih sayangnya dia. Kasih sayangnya dia ketika masalah. Indah ketika masalah, ketika meminta-minta. Jinak-jinak tu kan, mari duduk belik kat kaki kita tu, maknanya menunjukkan seolah dia tu sayang kepada kita. Sayangnya dia menunjukkan kasih sayang, menunjukkan belas kasih ketika meminta al-masalah. Okay, dulu kita dah kata ba' ni asal terjemahan dia sebahagian. Tapi kalau mengikut konteks, dia boleh menjadi seorang, kalau manusia, kalau binatang, seekor, kalau benda-benda, sebatang ke sebuah ke boleh pakai. So, qala ba'duhu kama. Dan biasanya dia guna idhafah. So, English pun guna idhafah. So, kalau guna one, dia guna off kan. So, kalau guna off tu, dia idhafah lah. So, idhafah artinya ba'dun. So, kalau idhafah, dia kena buang tanwin lah. So, selepas dia tu akan mari plural. So, hakimun, orang yang bijaksana, plural dia hukama. So, masukkan hukama. So, kena bagi bawah lah. Selepas off ni, one off. Kan, orang yang paling bijak ni, hukama. Kemudian idhafah lagi, al-fursi. So, kalau yang ni tak ada, berkata orang-orang yang bijaksana. Salah seorang daripada orang yang bijaksana. So, sini kena baca. So, hukama kan dia buat nombor dua tu artinya tak ada tanwin. So, kalau kita nak buat ayat contohnya one off ni, so kita boleh buat ba'du. Kalau kita nak buat nakirah, so hukama'a gitu. So ba'du hukama'a. Ini nakirah lah. So kalau kita makrifahkan, kita masuk alif lam sini, ba'du al-hukama, masuk alif lam boleh bagi bawah. So ba'du hukama'i. Yang ni sepatutnya bagi bawah kan? Tapi oleh kerana dia tak ada tanwin, so dia tidak boleh memiliki baris bawah. So ba'du hukama'i. So yang kalau kita buat alif lam sini, so dia mati sampai sini aja. Habis dah. Tapi kalau kita buat nakirah sini, kita boleh tambah lagi. Macam kita nak tambah orang yang bijaksana daripada negeri mana kan. So kita tambah lagi lah. Off tu. Sini off lagi. So kita buat off dia al-fursi kan. So al-fursi, so bila kita buat ada idhafah lagi, selepas dia tu off lagi, yang akhir sekali tu, so yang sebelah sini tak boleh terima bahagian atas lah. Dia hanya boleh terima bahagian bawah je. So ba'du hukama'i al
Fursi. So untuk negeri Farsi, ejaan kita boleh guna Farisu. Ini negeri Parsi. Zaman dulu dia aja sebab dia bukan negara Arab. So dia tak ada tanwin lah. So Farisu. Kan? Satu lagi dia guna Al-Fursu. Ini pun boleh pakai untuk negara negeri ataupun negara Parsi. Al-Fursu pun boleh. So Al-Fursu juga selain daripada digunakan untuk negara, dia juga digunakan untuk rakyat. Kalau kita nak kata rakyat Parsi, so diguna Al-Fursu. So sini kita boleh tukar dia kalau kita nak tukar. One of, kalau sini kan ba'du kan mungkin mana sebahagian. So kalau kita nak nampak terus one of tu perkataan one, so ada ahadu lah. Ahadu. Qala ahadu. Qala ahadu hukama'i al-Fursi. One of. So akhastu, akhadha, ini fi'il madhi kan? Past tense, akhadha. So mudhari' dia ya'khuzu. Ini untuk present pun boleh pakai, future pun boleh pakai. Yang ni khas untuk past saja. So akhastu min kulli syai'. Min kulli syai'. Okey, perkataan kul dengan ba ni biasanya dia pakai of. Dia guna idhafah. Jarang sebut kullun. So dia mesti one of ataupun all of. Yang sama ada dia idhafahkan selepas kul. So kita jangan masukkan tanwin. So kul situ plus lepas dia ni singular ataupun plural. So kalau singular kita terjemah each. Setiap. Kalau lepas kul kita ada plural, all lah. Terjemah dia all. All of. So sini syai' singular kan? Mufrad. So from, so I took from everything. Ish atau every sini. So everything. So akhastu apa yang akan ambil ya? Akhastu ni, benda ni akan ambil. Akhastu daripada setiap sesuatu. Ahsanu. Maksudnya ahsanu. Yang paling bagus. Ahsanu. So bila dia jadi maf'ulun bih, baca dia ahsana. Tukar kepada baris atas. Ahsana. Ni idhafah pakai of. The best of. So the best of. So ma ni sebab dia baris dia kekal gitu. So tak nampaklah dia baris bawah. Sepatutnya dia kena baris bawah tu. So ahsana ma fihi. Okay, faqilah. Ini kena selalu kalau kita tulis, nak buat karangan apa semua kan. Nanti kalau soal jawab tu. So, qala qila. So, Arab jarang dia guna fasa'ala, fa'ajaba. So, banyak yang mari qala qila. Ini pun sama juga kan. Ma aqasta minal kalbi. So, aqadha ya'khudhu, ambil min. Ma ni ma tanya Kalau ma ni ma lain, ma makna apa. Apa yang. Yang ni pula ma tanya. So kena bubur tanda tanya lah sini. Ma aqasta minal kalbi. Apa yang kamu ambil pengajaran daripada anjing. Minal kalbi. So kalbi jamak dia kilab. Kilabun. Kalbun. Melayu kan tak boleh beza. Kalbun. So, sama aja sama. Qalbun. Ni qaf. Qalbun. Qalbun. Ni hati, ni anjing.
So qala dia jawab hubbuhu. Hubbuhu. Hubbun. So hubbun masdaran. Sayangnya, cintanya dia. Habba yahibbu, to love. So dia punya masdar hubbun, loving ataupun love lah. So love, affection. So sayangnya dia li ahlihi. So ahlun dalam bahasa Arab banyak guna. Ahli keluarga begitu panggil ahlun. Penghuni pun ahlun. Penghuni panggil ahlun juga. Member panggil ahlun juga. Keluarga pun ahlun juga. Dia lebih kurang nak guna ahlun dengan ashab. Ashab. Ahlul Injil, golongan pun terjemah golongan. So ahlul Injil, ahlul kitab. Ahlul kitab. Mana golongan ataupun penganut ahli kitab. Kita sebut ahli kitab. Arab sebut ahlu kitab. Kan? So mana ahlu tengok keadaan untuk terjemah tu. Sesuai dengan bahasa kita lah. Zabbuhu. Zabbu daripada zabba yazubbu. Menghalau. Ataupun gunaan sini mana defend, menjaga. So Imam Bukhari bila dia mimpi kan. Dia mimpi asal dia nak karang kitab Bukhari ni, mula dia mimpi. So mimpi tu dia tempih lalat-lalat. Tempih lalat. Dia halal-halal, dia guna perkataan zab. Jadi maksudnya dia menghalau hadis-hadis yang dhaif, hadis yang maudhu' apa semua buang. Masukkan hadis yang sahih-sahih. An sahib. Sahib pun dalam bahasa Arab banyak guna. Asalnya mana teman lah. Sahibun. Asal mana teman. Kemudian dia digunakan untuk mana tuan. Teman. Pemilik. Samalah tuan. Dan pemilik kitab. Sahibul kitab. Kalau cerita Hindi sahib, ni sahib, tuan. Inspektor sahab, dia panggil sahab. Inspektor sahab. Qila, fama aqasta minal ghurab. So ghurab, jamak dia ghirban. Ghirban. Gagak. Dia kalau masyarakat belah sana, from India sampai ke tanah Arab, dia masyarakat duduk tu padat kan. So padat dia maknanya binatang apa semua tu mudah tengok. Kita ni masyarakat rumah jauh-jauh, culture tu tak berapa nampak. So dia macam, sebab tu dijadikan contoh-contoh terhadap binatang-binatang tu dekat nampak. Macam ghurab. Macam sebab saya ngaji dulu, kalau ghurab ni, pasal kata lah, memang duduk depan kita hari-hari lah. Gagak ni. Sebab dia orang makan daging. So kadang-kadang daging tu, penjual daging tu dia buang daging tu, kadang yang lemak-lemak dia buang gitu je kan. Ataupun anjing ada duduk tunggu di luar kedai tu. Kadang dia serabut anjing tu, dia lemak-lemak tu dia lempar keluar tu, anjing makan keluar. Lepas tu gagak mari pula. Ada gagak, ada anjing. So gagak ni memang cerdik lah. Cerdik mana waspada dia tu. Kita tengok. Jadi dia kata syiddah. Syiddah perkataan bahasa Arab banyak guna. Tengok keadaan. Kadang mana dia kuat. Kadang mana dia sangat. Asalnya syaddah kan. Syaddah. Tengok ni. Syiddah. Kita guna syiddah. Kuat. Sini kuat. Ataupun mana sini. Ni kuat, kekuatan kan, intensity. Sangatlah. Height, degree, force, semua tu kan. Ataupun mana bencana-bencana apa semua tu.
syiddah. Malapetaka, bencana semua dipanggil syiddah. So kita sini maknanya sangatlah, sangat waspada. Hazari, hazarin, hazarun. Khinzir, jamak dia khanazir. So, tempat anak mengaji pun, dulu, binatang-binatang ni semua ni memang hari-hari kita duduk main dengan dia lah. Hari-hari duduk tengok dia. Gurab, kalbun, gurab dan juga khinzir. Anak-anak babi longkang tu, macam-macam menyodok. Hindu kasta rendah, dia panggil. Hindu ni dia menternak babi-babi ni, macam jadi lembu dia lah. Dia pelihara, makan. Bukur. Bukur maknanya berpagi-pagi. Masdar tu masdar kepada bakara. Tengok bakara ya bukuru. Keluar pada waktu pagi. So masdar dia berpagian-pagian tu bukur. Bukur. Jita mubakkiran. Mubakkiran. Daripada ni apa kata mubakkiran, berpagi-pagi. Mubakkir, early. Mubakkiran, early in the morning. So ana jitu mubakkiran. So aku datang berpagi-pagi. Okay, hawaij. Keperluan kita ni panggil hajah. Kalau kita ni hajat-hajat ni benda yang nak aja. Tak, arak ni hajah maknanya, kadang hajah tu maknanya keperluan kita yang harian tu, pergi supermarket apa semua, nak beras, nak apa semua tu kan. Ini kita panggil hawaij kita. Hawaij. Makan minum kita yang pagi-pagi yang kita nak tu, hawaij. Hawajah. Tengok awal-awal lagi tu kan. Plural. So, plural, hajatun ni kan. Satu hajatun, plural dia hajat. Sebab ada ta tu kan. So plural dia hajat. Satu lagi dia punya jamak pakai jamak taksir. Hawaij. Hawaij tu tak ada tanwin lah. So ini panggil everyday object lah. Everyday belonging kita, possession, stuff kita, kain baju kita semua panggil hawaij. Akhir sekali hirrah. So hirrah jamak dia hirarun. Hirarun. Ni kucing betina sebab ada ta je. Sebab kucing jantan dia panggil hirrun. Ni kucing jantan. Dia terbalik kan. Hirrun kucing jantan, jamak dia ada ta pula. Hiraratun. Hiraratun. Kucing betina pula hirratun ada ta, tapi jamak dia tak ada ta. Hirarun. Terbalik Okey, belas kasih sayang. Belayang kasih sayang. Tamalluk. Tamallaqa. Tamallaqa. Tamallaqa yatamallaku. Nombor 5. Tafa'ala yatafa'alu. Masdar dia tamallukun. Spelling sama aja. Masdar dengan fi'il madhi. Cuma baris dia beza. Baris saja beza. Tamal lam tu baris hadapan. Tamallukun. Campur sini ha lah. So tamalluku bila idhafah kan buang tanwin. So tamallukuha. Tamallaqa ay tawaddada. Tamallaqa sama tawaddada. Tawaddudun. So masdar dia sama dengan mana tawaddudun. Tawaddudun sama mana tamallukun.
Mana cintalah, kasih sayang. Menunjukkan kasih sayang. Indah ketika masalah. So sa'ala meminta. Sa'ala boleh bermakna bertanya. Sa'ala boleh bermakna meminta. So masdar sama je, masdar dia masalah. Pertanyaan. Permintaan. Kita guna masalah jadi problem. Sa'ala kan? To ask about, bertanya. Kemudian yang ini meminta, demand, claim, kan, from somebody. So dia punya, tengok, dia punya masdar dia su'alun, pertanyaan. Mas'alatun, boleh juga. So 3 lah masdar dia bagi sini. Tapi untuk isim, itu masdar kan. Kemudian dia digunakan untuk makna isim. Itu masdar maknanya nama perbuatan. Nama perbuatan kalau bertanya jadi pertanyaan. Kalau meminta jadi permintaan. Kemudian masdar tadi akhir sekali digunakan untuk mana? Isim yang tertentu. Maknanya isim yang khusus lah. Teknikal, makna teknikal. So, masalah yang kita guna sekarang ni. Masalah yang bahasa Melayu guna masalah ketika problem kan. So masalah, tapi plural dia akan jadi masail. Masail. So masail, question, issue, problem, matter. Yang ni sesuai lah question maksudnya tadi sebab si mana soalan. Tapi yang problem ni kan, yang ni tak ada dalam makna yang sini. Okey, habis. Masuk yang kedua. Yang ke-24. So i'rab tu saya kurangkan, saya banyakkan vocabulary sekarang ni. Vocabulary makna, vocabulary. 24. Qila, diceritakan. Inna malikan. Inna sesungguhnya malikan seorang raja min di kalangan muluki Fursi. Raja-raja muluk Al-Fursi, raja-raja Parsi. Karena diceritakan dia ni seorang yang samina, gemuk, muskilan, berat. Hatta sehinggalah annahu bahawa dia la yantafi'u, tidak dapat manfaat bi daripada nafsi, daripada diri dia. Bi itu makna dengan. Tapi saya terjemah mendapat manfaat daripada diri sendiri. Maknanya tak boleh ambil manfaat pada diri sendiri. So maknanya dia problem lah. Gemuk sangat ni. Akhir sekali dia pun fajama'a, falalu jama'a, dia mengumpulkan. Jamak ni dia kumpulkan. Atibba'u, atibba'a lah. Fajama'a la atibba'a. Salah tu kan atibba'u. So atibba'a ala untuk an, tak perlu terjemah, yu'alijuhu, untuk mengobatnya, merawatnya. Alaja yu'aliju, merawat dia. So dia kumpulkan para doktor. Ala untuk yu'aliju, merawat dia, merawat kegemukan dia lah. Fasara, maka jadilah dia kullama, setiap kali, alajuhu, setiap, maka jadilah dia, suara mana jadi, kullama, setiap kali, alajuhu, mereka merawatnya, maka jadi dia fasara kullama alajuhu la yazdadu illa syahman, la tidak, yazdadu menambah, illa melainkan syahman, melainkan syahman maknanya lemak. Tak tambah dia kata, melainkan yang tambahnya tambah lemak. Syahman lemak kan? Lemak. Tambah lemak lah. Tambah kegemukan dia. Faji'ah. Lalu faji'ah, didatangkan
ilaihi kepadanya bi ba'dil huzzaki. Didatangkan kepada dia dengan ba'di. Tadi kita dah terjemahkan ba'di boleh jadi seorang, boleh jadi sebahagian ataupun beberapa. Sini mana seorang lah, sebab sini lepas ni dia sebut seorang je. So didatangkan kepada dia salah seorang orang yang mahir, huzzaq. Huzzaq, mereka yang mahir, min di kalangan al-atibba, doktor-doktor. Faqala, lalu berkatalah salah seorang tadi yang datang tadi, doktor yang datang tadi, pakar tadi datang, berkata kepada raja. Faqala lahu, ana, aku akan u'aliju, aku akan merawat, mengobat kamu, ayyuhal maliku. Ayyuha, wahai al-maliku, wahai raja. Walakin, tetapi, amhilni, amhil beri tempoh, amhil berikan tempoh, ni kepada aku, salasata, 3 ayamin, beri tempoh kepada aku 3 hari. Hatta sehinggalah nanti aku akan, hatta sehingga aku ata'ammala, sehingga aku berfikir, wa anzura, aku melihat kepada ila tali'i, tali'i mana nasib kamu, sehinggalah aku tengok, aku fikir nasib kamu ni apa, kesudahan kamu ni apa, masa depan kamu ni apa, aku akan beritahu. Wama, dan juga apa yang, sini mana ma ni kan, wa ma, dan apa yang yuwafiku, apa yang sesuai dengan kamu, ka, ma yuwafikuka. So aku akan lihat, aku akan fikir apa yang sesuai untuk kamu, iaitu min adwiyah, antara adwiyah, obat-obat. Mana di antara obat-obat tu apa yang sesuai untuk kamu. Falamma madat, falamma apabila, madat berlalunya, lahu baginya, bagi doktor tadi, salah satu ayami, 3 hari. Qala, lalu dia pun berkata kepada raja, ayyuhal malik, wahai raja, inni sesungguhnya aku nazartu telah melihat, fi tali'ika, pada kesudahan kamu, pada nasib kamu, pada masa depan kamu. Fazahara li, maka zahirlah kepada aku, maka jelaslah kepada aku, annahu bahawa ma baqiya min umrika, ma baqiya, tidak lagi tinggal, baqiya mana? Tinggal, ma tidak tinggal, min umrika, min tak perlu terjemah, mana tidak lagi tinggal umur kamu, umrika, umur kamu, melainkan illa, tidak tinggal melainkan arba'una yawma. So bila aku fikir nasib kamu ni, dia kata ada 40 hari aja lagi nak hidup. So arba'una yawman, ada 40 hari lagi nak hidup, arba'una yawman. Fa in, maka in lam tusaddiqni, jika in lam tidak, tusaddiq, kamu tidak percaya ni kepada aku, fahbisni, maka hendaklah kamu, fahbisni, ihbisni, ihbis artinya tahan aku, kurung aku, ni mana aku, indaka, di sisi kamu. Mana kamu tahan aku sini, kalau kamu tak percaya tengah sana, kalau aku bohong, kamu bunuh aku. Aku tak lagi. Li, agar takhtassa minni, agar kamu dapat membalas terhadap aku, minni. Maknanya kalau tak betul, kamu boleh balas. Fa'amara al-maliku, lalu Raja Maliku telah
amara, telah memerintahkan untuk habsihi, untuk menahan doktor tadi, perawat tadi. Wa akhadha al-maliku, so raja, akhadha fi dia mula. So raja mula, terjemahan dia akhadha dia mengambil kan. Telah mengambil raja pada ketakutan untuk mati. Itu tak bolehlah terjemah macam tu. So akhadha fi dia mula. So raja mula ta'ahub, takut. Ta'ahub, takut kepada maut, kematian. Mula takut kepada kematian sebab ada 40 hari je. Lalu dan dia pun warafa'a, lalu dia pun meninggalkan. Rafa'a artinya meninggal. Asalnya mana angkat kan? So meninggalkan jami'a, semua al-malahi, tempat permainan. Tempat main-main tu, tempat yang biasa dia pergi bersukaria, so dia tinggalkan. Warakibahu al-hammu wal-ghammu, dan dia telah ditunggang. Rakibah mana menunggang. Sekarang ini bukan dia yang menunggang, kesedihan itu menunggang dia. Mana dia telah dikuasai oleh kesedihan. Hammu wal-ghammu, dua-dua makna kesedihan. Cuma kalau kita nak beza sikit, kalau hammu dia lebih kepada lebih kepada akal fikiran, kusuk fikiran. So gham lebih kepada hati tidak tenteram. Maknanya kekusutan dan kegelisahan, kesedihan. So, kekusutan dan kesedihan hati telah menunggangnya. Maksud dia telah telah dikuasai oleh kesedihan. Wahtajaba, dan dia pun mula menjauhi daripada manusia. Hijab terlindung kan. So wahtajaba, dia berlindung, makna dia menghilangkan diri dia daripada untuk berjumpa dengan manusia. Wasara, dan jadilah dia sara kullama, setiap kali mada, berlalunya yaumun yazdadu hamman. So setiap kali berlalunya setiap satu hari, maka bertambahlah yazdadu hamman, kesedihan dia tadi, kekusutan fikiran dia. Wa yatanaqasu haluhu, makin merosotlah perlahan-lahan, makin merosot keadaan dia, kesihatan dia lah. Falamma, body dia tadi makin merosot. Kan dia nak kurus sebab dia gemuk. Sekarang ni dah fikiran dah kacau, takut kemati jadi kurus. Yang ni lah motif tabib tadi. Falamma madatil ayyam, falamma, maka apabila madat, berlalunya al-ayyam, beberapa hari, al-mazkuratu, hari-hari yang disebut, talabal hakim. Mana hari disebut ni hari yang sampai ke 40 lah Telah berlalu hari yang ke-40, hari yang disebut itu hari yang ke-40. Maka talaba, maka hakim, raja telah meminta hakim tadi datang. Orang yang bijaksana tadi, Hazib tadi datang, wa kallamahu, dan dia bercakap dengan hakim tersebut, fi zalika, berhubung dengan kesihatan dia. Faqala lahu ayyuhal malik, lalu orang yang bijaksana tu tadi kata kepada raja, wahai raja, ayyuhal malik, innama, hanya senya, fa'altu, aku buat itu kerana helatan, kerana satu helah, untuk ala zahabi. Zahab, terjemahan dia asalnya pergi kan. Tengok konteks. Sini maknanya hilang. Untuk menghilangkan, zahabnya, perginya, maknanya hilangnya, syahmika. Maknanya fat kamu. Lemak-lemak kamu tu hilang. Wa ma ra'aitu laka, dan tidak aku melihat bagi kamu, dawaan, obat, illa, melainkan, hadha, yang inilah obat yang paling mujarab. Al-an, sekarang, yufiduka, telah memberi manfaat, memberi faedah kepada kamu, ad-dawa'u, obat ini. So raja pun gembira lah sebab dia dah kurus dah, rupanya dia bukan nak mati pun. Bukan mati, dia dah kurus dah. Lalu raja pun khala'a, telah memberi hadiah, memberi ganjaran, kita panggil khala'.
So, khala'a alaihi kepadanya al-maliku. Raja telah khala'a memberikan hadiah alaihi kepadanya dengan satu khil'atan. So khil'ah ni pakaian kemegahan punya khil'ah. Pakaian kehormatan yang saniyatan, yang gilang gemilang. So yang gilang gemilang. Ini satu penghormatan diberikan kepada dia. Selepas tu, takkan boleh pakai baju aja. Bagi hadiah lain, harta pula. Wa amara, dan raja dia memerintahkan lahu untuk hakim tadi dengan diberikan malin, harta yang jazilin, harta yang banyak. 1 minit aja. 1 minit aja. Lagi. Okay, yang ni innal malika minal muluk al-fursi kana saminan. Sami mana gemuk kan? Muskilan. Perkataan muskilan ni kalau untuk wanita, sebenarnya muskilan ni untuk wanita. Muskilan. Muskilun. Wanita yang kalau dia gemuk, perut dia jadi gemuk, panggil muskil untuk wanita. Tapi sini kalau kita kata perut gemuk, so dia hanya boleh dipakai untuk wanita. So mungkinlah sini mana kalau nak mengelakkan untuk wanita je, kita kata ini untuk berat je lah, body yang memberatkan dia, muskil. Kemudian yang tempat-tempat yang susah, tak ada tempat yang susah lah ni ya. Yang ni alaja ni, asalnya so alaja, merawat. So alaja yu'aliju. So dia punya mudhari' ada sini yu'aliju, merawat. So kalau perawat kita panggil mu'alij. Mu'alijun. Ini hazik. Hazikun. Orang yang pakar-pakar semua panggil hazik. So plural dia huzak. Yang ini dah masyhur kan? Tabib, jamak dia atibba. Tabibun. Lagi ini ta'ammul. Ini nombor 5 tafa'ala yatafa'alu. Ta'ammul. Kalau aku dia ata'ammalu lah. Sini semua hatta, so hatta menasabkan fi'il mudhari'. Asalnya ata'ammalu sini. Ini pun asalnya anzuru. Maksud hatta, sebab hatta ni ada an yang tersembunyi. Sebab hatta ni huruf jar kan. So hatta an ata'ammala. Dawa, singular pun dia bagi dawa'un, obat, jamak dia adwiyah. Sini kan? Adwiyah. So, satu lagi, wafaqa, sesuai. Wafaqa. Yuwafiqu. Yuwafiqu. Sesuai. Sesuai dengan kamu, masuk sini. Kalau sesuai dengan dia, masukkan hu. Yuwafiquhu. Yuwafiquka. Kata yang ni sesuai untuk kamu tak? Hadha yuwafiquka am la? So madha ni asalnya berlalu kan? Madha gitu. Mana-mana ada ya yang tak ada titik ni, apabila ada muannas, so ya ni hilang jadi madat. Okay, yang penting satu lagi ni afada, memberi faedah. Macam arada yuridu, afada yufidu. Ini yang kita kata jazakallah khairal jazaa kan. Khairan jazila. Jazila, khairan jazila. Khairan jazila. Kan biasanya kata khairan kathira kan? Khairan kasira. Jazakallah khairan kasira. Biasa orang gunakan yang ni kan? Satu lagi biasa orang guna jazakallah khairan jazila. Jazi. Yang ni lah jazil. So sama dengan kathiran jazila. Wallahu a'lam bis-shawab.